إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif sallallahu sirrah. Asas yang ke-10 itu, bahawa jikalau sukarlah terdapat warak dan ilmu mengenai orang yang akan memegang jabatan imam itu, sedang untuk menolaknya menimbulkan kekacauan yang sukar diatasi, maka kita putuskan dengan sahnya ia menjadi imam kerana kita di antara menimbulkan kekacauan dengan menggantikannya itu. Maka kemudaratan yang dihadapi kaum dihadapi oleh kaum muslimin adalah lebih banyak daripada kekurangan yang timbul lantaran kekurangan syarat-syarat yang ditetapkan untuk bertambahnya kemaslahatan itu. Maka tidaklah dibongkar pokok kemaslahatan lantaran mengharap kelebihan-kelebihan yang datang daripada kemaslahatan itu. Seumpama orang yang membangun istana lalu membongkar kota, dan di antara kita menetapkan dengan kekosongan negeri tidak ada imam dan dengan kerosakan hukum, dan itu adalah mustahil. Manakala letakkan imam tadi, pemimpin yang banyak dia ada kerosakan peribadi, kurang elok, dengan kita menukar membawa kepada masalah besar, maka maknanya disuruh di sini ejaz pemimpin tu je, tak payah tukar, dengan syarat pemimpin tu ejaz supaya jadi baik, dan syarat bahawasanya dasar negara itu adalah Islam. Kalau dasar tak Islam dia jadi masalah. Contoh dalam sebuah negara Islam, ada pemimpin yang mana kurang sikit dia punya kepribadian, kepribadian dia tu. Dasar negara dah Islam, undang-undang Islam, perangai dia tu kurang elok, maka kita nak tolak dia, ganti yang lain pula, menyebabkan huru-hara banyak. Maka biarlah situ, kita adjust pelan-pelan dia tu. Ini peribadi, bukan masalah dasar. Kalau dasar tak Islam tu kena tukar kan. Bila dasar tak Islam dia akan rosak. Siapa pun naik akan rosak. Sebab dasar dia, sebab dasar tu membentuk sibrah. Kita letaklah dia punya apa, tapak dia, bentuk kuih tu bulat. Kita nak jadikan tak tukar tapak, kita nak 4 segi, tapi tapak tak tukar, tak dapat. Dari situ tukar tapak. Ada pun acuan dalam tu, kadang-kadang kuih tu ada lembik sikit, ada keras sikit, tu boleh adjust. Tapak dia sama. Itulah maksudnya. Ini untuk menolak kemudaratan, dengan sebab kita boleh adjust kepimpinan dari itu, diri itu rosak sikit lebih kurang. Sebab manusia bukan semua maksum. Tapi tapak dia, tapak yang betul. Dia yang persoalan kalau tapak tak betul. Apa tapak tak betul, dia pun dasar. Dasar dia tidak ada Islam yang sebenar dalam, sekular lah, macam-macam, nanti dia rosak. Itu maksud dia. Jadi termasuk dalam keadaan kita nakkan maslahah, jangan sampai mudarat lebih besar, itu maksud dia. Tapi sistem yang ada sekarang tidak menghalang. Kalau kita sekarang di Malaysia, sistem tak halang, sistem demokrasi kan. Siapa yang
ada kuasa, dia dapatlah kursi. Jadi pakai maknanya mandat diberi dengan cara pemilihan. Tu peluang ada, tak ada masalah. Tu tak timbul masalah ni. Masalah kocak kacir kalau tak timbul sebab apa, memang peluang tu dah diberi. Maka kita kena beri penerangan supaya manusia faham peluang yang ada tu jangan disisiakan sehingga jatuh kepada lebih teruk pada orang yang bukan Islam tu. Itu lagi dah dahsyat, ya. Biar-biarlah menghabis kau sikit-sikit. Dia menjadi masalah besar bila umat Islam berpecah, tu masalah. Orang Melayu berpecah je habis, ya. Bila dah berpecah banyak kelompok, semua kelompok ada kepala kan, ya. Semua ni nak jadi kepala. Saya payah nak satu, bila satu kan dia nak jadi kepala, dia nak kepala. Sebab tu bila berjaya dipecahkan, itu satu kejayaan besar musuh, ya. Jadi kita nak bersatu dah payah. Dia makin kembang. Takut bimbang, dia menguasai kita tu, bahaya. Benda tu kan mustahil boleh berlaku, ya. Sebab kesatuan tu amat penting. Sebab tu dua kerja besar dilakukan oleh Rasulullah SAW. Satu dipanggil wahdatul fikrah, satu wahdatul amal. Wahdatul fikrah, Rasulullah menyatukan fikrah sahabat ni satu. Aus dan Khazraj berperang, beribu-ribu yang mati, tapi tak boleh satu. Islam satu, Rasulullah satu kan. Mana penyatuan tu paling penting. Ya, dia bersatu kuat. Musuh tak ada ruang untuk mengalahkan umat Islam bila umat Islam tu bersatu. Tapi umat Islam kalau pecah je, itu peluang besar, bahaya. Sebab tu kena gerakkan menyatu padukan balik, kena ada. Dalam hal kaedah akidah mengenai iman dan Islam, hubungan dan pemisahan antara keduanya, bertambah berkurang iman dan Islam itu, garis yang membawa kepada dia hubung berpisah, bertambah kurang iman yang mendatangkan kepadanya, dan cara pengecualian, ya, ulama salaf padanya. Tengok dibahas ni lah. Yang pertama, masalah yang pertama, berbeza pendapat pada ahli agama mengenai Islam. Apakah Islam itu iman atau lain daripada iman? Ya, itu pertama. Jikalau lain, adakah Islam itu berpisah dari iman? Dua. Di mana Islam itu ada tanpa iman, boleh atau tidak? Atau Islam itu berhubungan rapat dengan iman, di mana ia mengikuti akan iman, iaitu boleh pisah. Itu perbahasan dia. Kemudian ada yang mengatakan bahawa keduanya itu satu. Ada pendapat kata iman Islam satu je. Ada yang mengatakan bahawa keduanya adalah dua hal yang tidak berhubungan. Ya, iman, Islam. Iman menerima batin. Adapun Islam menerima zahir. Dia menerima zahir, dia sembahyang, dia puasa, dia mesti buat ibadat. Islam lah dia. Iman tak semesti ada. Sebab ni wujud ni golongan munafik. Nampak zahir dia terima Islam, rajin belakang Rasulullah satu dengan sab Nabi di sembahyang. Allah bin Ubay kan. Tapi dalam dia tak beriman. Itu menandakan bahawa iman itu lain. Iman ialah iz'anul qalbi, keyakinan kalbi. Islam adalah menerima zahir. Dua-dua ni penting, tak boleh pisah. Tapi ta'rif dia lain-lain. Itu satu pendapat ulama. Dan ada yang mengatakan bahawa keduanya adalah dua hal, mana kelakuan berbeza, tetapi berhubung satu sama lain. Dia tak boleh memutus antara Islam dan iman. Mana iman hal batin, adapun Islam hal zahir. Iman mana keyakinan, duduk kat mana hati. Adapun Islam duduk luar, sembahyang, puasa, itu semua amalan luaran. Ya. Kemudian Abu Talib Al-Makki telah membentangkan masalah ini dengan cara yang sangat membincangkan dan panjang perbincangan. Maka hendaklah sekarang kita tampil menjelaskan kebenaran tanpa menukilkan sesuatu yang tidak ada hasil. Kalau perbahasan ini tidak bawa faedah besar, tak payah bawa yang perlu. Baik, maka kami mengatakan, kata Hujatul Islam Al-Imam Ghazali,
bahawa pada masalah ini ada 3 perbahasan. Ada 3 mana perbahasan. Perbahasan tentang kedua perkataan tersebut menurut bahasa. Perbahasan tentang maksud keduanya di dalam pemakaian agama, dan perbahasan tentang hukum keduanya di dunia dan di akhirat. Perbahasan pertama ialah adakah perbahasan adalah ia perbahasan dari segi lughah, bahasa. Apa tu makna iman pada bahasa, Islam pada lughah. Perbahasan kedua adalah perbahasan pentafsiran. Apa pentafsiran? Ya, iaitu iman. Apa pentafsiran Islam? Yang ketiga perbahasan adalah perbahasan fiqh dan syariat. Dan perbahasan pertama menurut keharusan bahasa. Yang benar menurut bahasa ialah iman itu ialah ibarat daripada pembenaran. Iman, bukan imam tu. Ia membenarkan, tasdiqu qalbi bima ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentasdikkan, membenarkan apa yang Nabi bawa. Itu. Firman Allah Ta'ala, wa ma anta bimu'min, dan engkau tentu tidak akan beriman. Itu mana iman, itu mana percaya kepada kami. Artinya apa? Iman sini maksud membenarkan. Dan Islam adalah ibarat daripada menyerah. Islam dalam kalimah aslama yuslimu islaman, mana penyerahan diri. Orang tu semayang wajib puasa dia ikut serah. Itu makna Islam, taslim. Ya. Ibarat daripada makna menyerah dan tunduk dengan yakin, patuh, tidak melawan, tidak enggan dan tidak menentang. Itu asal makna Islam pada bahasa. Jadi untuk membenarkan itu mempunyai tempat khusus. Apa tempat dia? Tasdik al-qalb ila hati. Dan lidah adalah penterjemah, pengalih bahasa. Ya, mutarajim, dia menterjemahkan daripada hati. Hati itu beriman, maka dia terjemahkan dengan lisan dia. Ya. Percakapannya, pengikraran dia, pengolahan cakapan dia, semua menunjukkan atas barang yang ada di dalam kalbi dia. Ada pun menyerah, maka itu umum pada hati, lidah dan anggota badan. Lidah mengucap 2 kalimah syahadat, maknanya buat penyerahan lisan. Qalbi dari izan, dan amalan luar diikut. Apa saja amalan disuruh dibuat. Semayang dan seterusnya. Kemudian tiap-tiap pembenaran dengan hati adalah menyerah. Bila dia benar, makna dia menyerahkan kalbi dia untuk menerima, mengakui, meyakini, tanpa enggan dan ingkar. Begitu pula pengakuan dengan lidah. Bila pula taat dan tunduk, ya, begitu juga pula dia taat, dia tunduk dengan anggota badan. Pada zahir nampak diikut. Itu dia panggil penyerahan dengan makna Islam. Maka menurut bahasa, Islam ialah umum dan iman itu lebih khusus. Islam lebih umum, mana terima luar, terima dalam, dua-dua dipanggil menerima. Ya. Adapun iman dia khusus, maknanya penerimaan dalam. Mungkin luar dia dia tak terima, dalam dia terima. Ada pula berlaku dalam dia tak terima, luar dia terima, pun ada juga, bukan? Jadi tiap-tiap membenarkan adalah menyerah, dan tidak tiap-tiap menyerah itu membenar. Tiap-tiap maknanya dia menyerah, tiap-tiap membenar, maka makna dia menyerah, dia membenarkan ketuhanan Allah SWT. Ya, lalu nampak dia menyerahkan diri. Ia adalah ibadat dan sebagainya.
tetapi tidak tiap-tiap menyerah itu membenar. Ada diserah nampak di semayang, tonggak-tonggik di semayang, masjid suruh pergi. Di dalam ni tak beriman, atau nifak, munafik. Itu beza. Luar nampak dia terima, tapi dalam tak terima. Bila dalam tak terima, kadang-kadang tak keluar penentangan Islam ni apa, mula menandakan dia tak yakin dalam. Ya, kalau ni ikut Islam bila lagi nak maju macam-macam tu mula keluar. Sebab dalam dia sudah rosak. Tapi kalau dalam dia elok, luar dia elok, tu betul. Tu yang dikendaki. Dua-dua dia mana sempurna. Tu. Kemudian perbahasan kedua tentang pemakaian agama. Lapas ad-din, Islam, agama. Yang benar ialah bahawa agama itu tampil memakai kedua-dua dalam satu pengertian yang beriring-iringan. Mana sejajar dua. Iman dengan Islam dua-dua kena ada siri yang boleh jadi. Dan telah tampil pula di dalam pengertian yang berlainan, tapi pengertian lain-lain. Dan dalam pengertian yang masuk satu pada yang lain pun ada juga. Ya, macam tadilah ada umum, ada khusus. Ada pun yang umum dia tak masuk pada khusus, ada khusus dia masuk pada umum. Ada pun dalam satu pengertian dia panggil at-taraduf. Ya, maka tersebut dalam firman Allah Taala. فأخرجنا من كان فيه من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Lalu فأخرجنا, kami keluarkan, man kana fiha, mereka-mereka atau orang-orang beriman yang ada di sana. Siapa? Minal mu'minin, daripada orang beriman. Tetapi tidak kami dapati di sana selain dari sebuah rumah orang yang Islam, mana yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di depannya ada muradif, rumah sama. Yang maknanya dia beriman dan di Islam. Dan telah sepakat tidak ada di sini selain satu rumah. Satu. Yang kedua firman Allah Ta'ala, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Yang pertama Tuhan panggil ya ayyuhallazina amanu, ya qaumi in kuntum amantum, wahai kaum sekiranya kamu beriman. Digunakan amantum, kamu percaya beriman kepada Allah, hendaklah kepadanya, fa'alaihi, maka wajib atas kamu, alaihi atas Allah Ta'ala tadi, tawakkalu, kamu mempercayai, mana berpegang, tawakal, menyerah diri. Kamu benar-benar orang yang Islam, mana yang patuh yang kepadanya, ini kepada Allah Ta'ala. Dia nampak dia kumpul sini, iman pun dia ada, Islam punya diri pun dia ada. Dan bersabda Rasulullah SAW, dirikan Islam atas 5. Didirikan Islam, bunyal Islam ala khams, iaitu rukun Islam yang 5 perkara. Di mana dibina Islam atas 5 perkara. Pada satu kali didatangkan pertanyaan kepada baginda Rasulullah SAW tentang iman, apa dia? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan yang 5 itu. Ya, apa dia? Antasyhada an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakat. Ya, maknanya kamu beriman, apa nama kamu mengucap dua kalimat syahadat, sembahyang, waktu puasa, haji, atau rukun iman, rukun Islam itulah. Ataupun pengertian yang berlainan, maka firman Allah Ta'ala,
Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Itu mana berbeza? Ya. Katakan kamu belum percaya. Ya, kata qalatil a'rabi amanna qul lam tu'minun. Mu tak beriman lagi. Dia katakan kamu isu Islam. Ada keimanan di dalam, Islam di luar. Dan banyak digunakan oleh munafik keadaan. Luar nampak macam Islam tapi dalam tidak. Itu dia panggil ada berbeza. Maka yang dimaksudkan dengan iman di sini ialah membenarkan tasdik dengan hati sahaja. Dan dengan Islam itulah menyerah pada zahir dengan lidah dan anggota tubuh. Mana dia serah anggota tubuh dia. Semayang dia semayang. Puasa lapar anggota kan. Pergi haji dengan anggota. Pergi Mekah. Bayar bayaran. Naik kapal terbang semua tu kan contohnya lah. Dia buat dengan anggota luar. Itu Islam. Jadi maknanya dia menerima zahir. Yang ni menerima batin. Ada pun orang munafik dia terima luar. Dalam dia tak terima. Itu yang maknanya apa? Dua benda yang tak boleh berpisah. Dia ambil satu je yang luar, dalam dia tolak, dia habis. Dalam tak beriman, dia habis. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan iman di sini ialah membenarkan dengan hati saja. Dan dengan Islam ialah menyerah pada zahir dengan lidah dan anggota tubuh. Itu di antara makna Islam. Dia dua-dua bila dicantumkan barulah dia selamat. Dua benda yang tidak boleh dipisahkan. Habis itu. Kemudian pada satu hadis di mana Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada baginda tentang iman. Maka Rasulullah menjawab bahawa engkau percaya akan Allah. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Nabi tersebut antum billah wa malaikatihi dan malaikat wa kutubihi dan kitabnya wa rusulihi dan rasulnya wa yaumil akhir dan hari akhirat. Ya, kebangkitan hisab amal dan takdir baik dan buruk. Itu semua masuk dalam mana hadis Rasulullah SAW bahawasanya iman tadi adalah menerima batin hati mereka. Kemudian kata Jibril alaihissalam, apa itu Islam? Maka Nabi menjawab, dia telah menyebutkan 5 perkara. Diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Isna Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Habis. Kemudian kita maka diibarat pada ini dengan Islam, itulah penyerahan secara zahir dengan perkataan dan perbuatan. Dan pada hadis dari Sa'ad bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada seorang laki-laki satu pemberian dan tidak diberikan kepada yang lain. Lalu bertanya Sa'ad kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau tinggalkan si anu, tidak engkau berikan, padahal dia seorang yang beriman, maknanya yang mukmin. Maka menjawab Rasulullah SAW, atau seorang Islam, mana muslimin. Kemudian Sa'ad mengulangi lagi pertanyaan, dan Nabi SAW pun mengulangi lagi jawapan demikian. Diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim bahawasanya apa? Dua benda tu ada dua pentafsiran, dua makna. Maka menjawab Nabi SAW, mana tadi? Ataupun yang masuk satu kepada lain. Dia panggil at-tadakhul. Masuk juga apa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Dia tanyakan amalan apakah yang paling utama? Nabi menjawab ialah Islam. Ya. Dan ditanya lagi, Islam manakah yang paling utama? Menjawab Islam ialah iman. Islam yang paling utama apa? Penyerahan.
Bila serah yang pertama kena serah apa? Iman dalam. Kalau dalam tak serah tak beriman, tak ada makna. Itu mana sifat-sifat nifak ada dekat dia. Habis. Riwayat Imam Ahmad, Tabarani dan Ammar bin Anbasah dengan isnad yang sahih. Bila hadis ini menunjukkan adanya perbezaan kepada kita, iaitu bermasuk-masukkan iman dan Islam tadi, dan adalah sesuai lagi pemakaian dalam bahasa pula ya. Iaitulah iman adalah salah satu daripada perbuatan, dan imanlah yang paling utama daripadanya, dan Islam itu ialah menyerah, ada kalanya dengan hati dan ada kalanya dengan lidah dan ada kalanya dengan anggota. Hati Islam menerima zahir, dan yang paling utama ialah dengan hati ya, iaitulah pembenaran yang dinamakan iman. Kalau dia tak percaya, dia panggil apa? Tak beriman. Tak beriman habis semua. Itu beza antara iman dan Islam. Yang dua-dua tu kena digandingkan sekali, baru dia sempurna. Kemudian pemakaian iman dan Islam secara berlainan. Wallahu a'lam.